Alhamdulillahil qail wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bersamalah kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, seterusnya mengundang musibah dan bala bencana. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk Nafkah diberi, rumah tangga dirahmati. Sidang Jumaat yang dimuliakan, bagi tempoh antara tahun 2016 hingga 2021, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan telah mendaftarkan sebanyak 16,161 kes perceraian. Angka ini agak tinggi kerana secara rata tidak kurang daripada 2,600 kes didaftarkan setiap tahun. Walaupun syarak mengizinkan pembubaran perkahwinan, perceraian bukanlah sesuatu yang disukai oleh setiap orang. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab berlakunya perceraian. Akan tetapi, boleh dikatakan 70% daripada faktor tersebut disumbangkan oleh kegagalan atau kecuaian suami memberikan nafkah kepada tanggungan yang berhak. Nafkah dari segi bahasa bermaksud mengeluarkan, iaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Manakala dari segi syarak, nafkah bermaksud keperluan manusia, sama ada makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Tanggungjawab suami menyempurnakan nafkah kepada isteri, anak atau tanggungannya dinyatakan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Bapa pula wajib memberikan makanan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang, melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Sekiranya bapa tiada,
waris bertanggungjawab menunaikan nafkah tersebut. Dalam hal berkaitan nafkah, Nabi SAW juga ada bersabda dalam hadis ketika ditanya oleh Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih?" Qala, "An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza kasaita aw iktasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Maksudnya, wahai Rasulullah, apakah hak isteri yang perlu ditunaikan oleh suami dalam kalangan kami? Baginda menjawab, engkau memberikan makan kepadanya sebagaimana engkau menikmati makanan. Engkau memberikan pakaian kepadanya sebagaimana engkau memakai pakaian. Jangan pukul wajahnya dan jangan menghinanya. Jika engkau bermasalah dengannya, biarkan hal itu dalam rumah tangga sahaja dan jangan dihebahkan kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya pemberian nafkah kepada golongan yang berada dalam tanggungan kita. Usahlah bersikap kedekut atau tamak dalam hal perbelanjaan yang wajib. Ada segelintir suami yang mementingkan selera dan perut sendiri, tetapi sanggup membiarkan anak dan isterinya kelaparan. Ada juga suami yang terlalu mengambil berat soal gaya dan penampilan, membeli pakaian yang berjenama dan berharga mahal sampai ke tahap melakukan pembaziran, tetapi dia melupakan pakaian isteri dan anak-anaknya. Selain itu, hadis ini juga mengingatkan suami dan pasangan supaya tidak membuka keaiban rumah tangga sendiri di hadapan khalayak ramai, sama ada secara lisan maupun tulisan. Majoriti ulama berpendapat bahawa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, khususnya dalam perkara yang berikut, iaitu makanan, barangan keperluan dapur, pakaian, tempat tinggal, alat membersihkan diri, barangan rumah, dan pembantu rumah jika suami mampu menyediakannya. Walaupun dalam dunia hari ini wanita juga memiliki pekerjaan, suami tetap wajib menunaikan nafkah yang diperlukan oleh isteri. Jangan pula suami berpura-pura melupakan nafkah keluarga sekiranya isteri bekerja. Ingatlah, isteri hanya membantu meringankan beban yang ditanggung oleh suami. Nafkah suami kepada isteri tetap tidak gugur walaupun isteri berharta dan mempunyai sumber pendapatan, sama ada yang tetap atau tidak tetap. Islam amat menekankan urusan pemberian nafkah. Pengabaian terhadap nafkah boleh menyebabkan suami berdosa. Perkara ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Maksudnya, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya terhadap orang yang berada dalam tanggungannya. Sidang jemaat yang dimuliakan, selain isteri dan anak-anak, kita juga wajib menafkahi ibu dan bapa. Kewajiban ini tidak terhad pada anak lelaki sahaja, bahkan anak perempuan juga. Ibnu Al-Munzir membawakan pandangan ijma' ulama yang mewajibkan
anak-anak mengeluarkan harta mereka untuk menafkahi ibu dan bapa yang miskin dan tidak memiliki mata pencarian. Oleh itu, anak-anak lelaki dan perempuan hendaklah berbincang dan bantu-membantu agar ibu dan bapa dapat mengecap kehidupan yang lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah nafkah yang perlu mereka keluarkan dan kepada siapakah nafkah tersebut diberikan? Katakanlah, wahai Muhammad, apa jua harta yang kamu belanjakan, maka hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ingatlah, sebarang amalan kebaikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan Dia akan membalas amalan itu dengan sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita bersama-sama menggenggam erat agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kegairahan kita mencari kehidupan yang baik di dunia. Jangan sesekali kita mengabaikan kepentingan akhirat. Jadilah insan yang berintegriti, jujur, dan bertanggung jawab dalam apa jua pekerjaan. Hindarilah perbuatan yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mengambil hak orang lain secara salah, menipu, dan menyalahgunakan kuasa. Makmurkanlah masjid dan surau dengan menghadiri salat berjemaah dan majlis ilmu yang memungkinkan usaha membina ummah yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberkati negara yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطاغين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم استغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات Allahumma ansur malikana yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhris Ibn Almarhum Tuanku Munawir wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah wa abid biwujudihi makaida ahli al-zulm wal kufr wal khizlan Allahumma arzuqil auna li'abdika Datuk Ila Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman Al-Ma'ruf bi Undang Luar Rembau wa ayidhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bi hurmati man arsaltahu lil alamin wa in wujida man bi qabul haqq abaw Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون